أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, tetamu yang dimuliakan Fadilatul Ustaz, marilah sama kita mulakan majlis kita dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, hadiahkan juga kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, para masyayikh kita dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Sidang penonton yang saya kasih sekalian dan juga hadirin dan hadirat yang dimuliakan, 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup masih lagi bersiaran daripada Balai Islam Kota Baru, Kelantan. Dan bersama dengan kita untuk meneruskan perbincangan penghayatan Ramadan ini, saya dengan rendah diri memperkenalkan kepada tuan-tuan sidang penonton sekalian, sahibul fadilah, sahibus samahah, Datuk Muhammad Syukri bin Muhammad, Mufti Negeri Kelantan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi bersama dengan saya dalam majlis ini. Terima kasih kembali. Sonok bersama dengan Ustaz. Dan untuk nak ambil peluang ni, saya bukan selalu boleh dapat macam ni. Jadi saya sebagai mukaddimah dia, saya nak tanya Ustaz sikit yang Ustaz boleh kongsi dengan sidang penonton. Dalam bulan puasa selalu orang titik beratkan sebab pasal niat. Boleh Ustaz bantu memberikan sedikit penambahan kepada kami? Fala tafadhal mashkur. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya nak jawab tentang apa yang disoal tadi, iaitu niat ya. Sebenarnya kita berada dalam bulan Ramadan ini disebut sebagai mawasimul lil khairat, iaitu musim, season untuk kita merebut peluang-peluang yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat seberapa banyak kebajikan. Kalau ahli penembak Ustaz, okey, dia panggil open season. Okey. Semua tunggu-tunggu untuk mendapat kebenaran, pergi menembak, memburu tu. Jadi bila tiba musim itu, dia panggil open season ini. Dia semua, pendek kata, semua kita ni ada season lah. Okay. Ada musim. Baik. Jadi bagi umat Islam, musim yang tertunggu-tunggu ialah Ramadan inilah, yang kita sedang hayati sekarang ini. Jadi oleh kerana itu, apabila kita dah laksanakan Ramadan ni dah berulang tahun ya,
acap kali dah. Betul. Tentu kita perlu kepada semakan. Salah satunya yang Ustaz bangkitkan tadi soal niat. Ya. Kadang-kadang masyarakat ini hanya bincang soal niat tu nawaitu nawaitu sauma ghadin. Ya. Itu yang dia bincang. Tetapi sebenarnya nawaitulah. Yang paling besarnya ialah persoalan keikhlasan. Allah. Niat yang ikhlas, bukan puasa nak tunjuk-tunjuk, bukan kerana orang puasa kita pun puasa. Allah. Tetapi niat ikhlas, innamal a'malu bin niat, nilainya di situ. Jadi nawaitu tu memanglah dalam fiqahnya menyebut kita boleh niat paling tidaknya setahun. Setahun pula. Sebulan. Bagi tahun. Okay. Itu nak jawab tahun tu. Sama terus kan. Sebulan bagi tahun. Itu. Paling tidak. Dan mengikut mazhab Syafi'inya, niat ini pada tiap-tiap malam lah. Okay. Tapi andai kata kita dah awal Ramadan, kita dah niat untuk sebulan, kalau tertinggal pada malam tu pun boleh cover lah. Walau macam mana pun setiap malam tu lah dituntutnya kita untuk berniat. Ya. Tapi saya tadi tertarik. Saya tadi bila nak tanya soalan tu saya kata ni duduk sebelah orang ni alim ni dia jadi lain pula dah. Tak, saya tanya tadi tu, ingat nak dapat yang ujung tadi. Rupanya Datuk masuk dulu kat ikhlas tadi tu. Sebab ada orang dia puasa pasal dia nak diet. Dia puasa pasal dia nak bagi kurus. Itu kesan daripada puasa kita boleh diet. Kesan daripada puasa kita sihat. Okey, tak ada masalah. Tetapi nawaitu sauma ghadin itu, aku puasa besok hari itu adalah lillahi ta'ala, yang kita duk aku janji inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Allah. Jangan W. Lillah itu kalau buang sabdu dia, buang ha dia, dia jadi W. Tujuh. W wang. Buat mana? Dah habislah. Allahu akbar. Tuan-tuan, saya sebenarnya rasa tu hari ni saya time lah ni saya jadi silap lah, rasa geram pula lah. Pasal apa saya bagi 30 minit pun saya tak tahu. Tengok tak boleh sembang lama-lama. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung selepas ini. Wallahualam. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup bersama dengan kita Fadilatul Ustaz, sahibus fadilah, sahibus samahah, Datuk Mufti Datuk Muhammad Syukri bin Muhammad. Datuk, saya nak sambung sikit, tak mau cakap banyak nak sambung. Baik, kalau Datuk kata niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, niat tadi bukan kerana W, niat tadi adalah untuk lillahi ta'ala, sebab inna salati wa nusuki wa dia mesti ada salah satu kita kata penitik berat, atau kita kata kita kena buat ikut peraturan dia. Dan puasa ini bila dah niat malam, dia bermula dengan sahur pada esok paginya. Ya. Jadi minta Ustaz kongsi sikit dengan kita. Falyatafaddal mashkur. Ya. Kita puasa ni tentulah kita disunatkan bersahur. Baik. Sebenarnya waktu sahur ini banyak kelebihan-kelebihannya. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur itulah kesempatan diambil untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu waktu sahur inilah waktu yang sangat damai, sangat tenang. Jadi sebenarnya Ramadan ini dia program setahun. Sebulan datang, tetapi untuk lanjutannya selama 11 bulan yang lain. Kalau sahur itu sudah menjadi amalan kita. Baik, Datuk. Kita bangun sahur bukan saja untuk makan, tetapi waktu sahur ini kita mohon keampunan. Waktu sahur ini kita bermunajat. Waktu sahur inilah kita membaca Al-Quran. Kita mengulang kaji, mentadabbur Al-Quran. Waktu sahur inilah kita meneruskan, kalau tadinya kita sembahyang
tarawih. Tetapi waktu sahur ini boleh kita qiyamul lail. Waktu sahur ini kalau kita tadi tak witir, kita boleh tamatkan sembahyang malam kita dengan witir. Tetapi andai kata kita sudah tutup tadi dengan witir, kita hanya qiyamul lail saja. Tidak lagi tutup dengan witir. Karena sudah dilakukan tadi. Ya. Jadi sahur ini Rasulullah mengajar kita kerana bersahur ini barakah. Walaupun dengan sedikit makanan, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sebiji roti, maka kita sudah menepati kehendak apa yang disebut sebagai sunat bersahur itu. Tasahharu, bersahurlah, kerana dengan bersahur itu ada keberkatannya. Dan keberkatan ini kita tidak boleh bawa masuk dalam makmal. Nak buat kajian macam mana berkat itu. Ya, kita akan gagal mencari jawapan dalam makmal-makmal. Tetapi dalam hidup kita ini kita akan dapat merasai apa itu keberkatan. Allahu Akbar. Yang tu satu perkataan yang smart lah tu. Saya salute perkataan tadi. Keberkatan tak boleh masuk dalam makmal. Smart tu. Ustaz Don ni dia muji orang cukup pandai. Bukan, saya memang suka perkataan tadi tu. Tak pernah saya dengar tadi keberkatan tak boleh bawa masuk dalam makmal. Sebab apa? Sebab selalu orang nak, kalau boleh dia nak tengok dengan mata dia. Kalau boleh dia nak boleh kaji bagi nampak, baru dia kata ni ada keberkatan. Kalau selagi dia tak nampak, ada dia kata apa? Makan macam Datuk sebut tadi, seteguk air, sebiji kurma, satu roti. Mana keberkatannya? Kalau kita nak kata nak tengok dengan mata, bukan boleh jadi besar atau boleh jadi siapa-siapa. Tetapi sebab Nabi sebut tadi, Datuk kata, bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Kalau izinkan saya sebut sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut man shama ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, dalam bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui pula batas-batas Ramadan itu, wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lahu an yatahaffadha fihi, kaffara ma qablah. Dia berjaya mengawal, menjaga apa yang patut dijaga. Dan dia meninggalkan apa patut yang dia tinggal. Sebab kalau saya sebut tadi bahawa Ramadan ini adalah season, satu musim memburu kebajikan. Pada masa yang sama yuqallil, meminimalkan asbabus sayyiat, apa yang boleh menyebabkan kita nak buat benda-benda yang kotor, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Ini musim untuk meminimalkan, bahkan kalau boleh langsung tidak ada. Kita kata itu terlalu ideal lah. Tetapi itulah musimnya Ramadan ini. Ialah dia dimulakan dengan niat yang baik, dimulakan dengan waktu. Kalau bukan kita kata kalau satu orang yang hidup dengan mulanya niat baik pada malamnya, kemudian Datuk dia sahur, sebelum sahur tadi dia buat amalannya, kemudian dengan sahur dengan keberkatannya, kemudian Datuk kata mawasimil khairat tadi tu boleh melahirkan satu orang yang Allahu Akbar. Memanglah itu yang disebut la'allakum tattaqun. Maknanya menjadi orang muttaqin. Orang yang orang muttaqin ni ialah iaitu dia dapat menghayati segala perbuatannya yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama menutup ataupun menghindari segala yang dibenci, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah dia muttaqin. Allahu Akbar. Datuk, saya rasa kalau lah, bukanlah kata kalau ni nak ni, macam
Hei, kalau lah boleh ada penghayatan macam mana ada penghayatan sekarang ni daripada dulu, rasa macam mungkin dah ada penambah kebaikan pada diri kita. Memang musim Ramadan ini didatangi untuk memperbaharui satu pembaharuan bila setahun berlalu, 11 bulan berlalu. Disebut juga sebagai mawasim liyatazawwadu al-khairat. Maknanya penambahan, peningkatan kepada khairat-khairat. Allah. Itu sebab itu hal sedekah laju, maknanya terlalu banyak ditingkatkan. Betul. Nabi SAW adalah sangat pemurah, tetapi dalam Ramadan lagi mau pemurah. Itu pasal liyazdadu tadi. Untuk menambahkan kebaikan, mempertingkatkan kebaikan dalam bulan Ramadan. Insya-Allah sidang penonton yang saya kasih sekalian, kita akan sambung selepas ini, wallahu alam, insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup, dan kali ini kita dalam meraihkan bulan Ramadan bersama dengan kita Fadilatul Ustaz, sahibul fadilah, sahibus samahah, Datuk Muhammad Syukri bin Muhammad, Mufti Negeri Kelantan. Ustaz, Datuk yang saya muliakan, bila niat pada malam, sahur pada siang, berebut dengan kebaikan, sahur pagi berebut pada kebaikan pada siangnya sampai waktu untuk berbuka. Jadi apa yang Datuk nak kongsi dengan kami di kala waktu berbuka? Ya memang satu yang disebut tadi hudud, maknanya batas yang ditetapkan oleh Islamnya ialah mengharamkan kita puasa terus menerus, yang disebut wisal. Maknanya jangan sampai kita punya semangat nak puasa ni sampai tak buka puasa. Kita terus saja puasa. Allah, tak boleh, diharamkan. Jadi kita kena berbuka puasa. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berbuka puasa ini, dia buka puasa dulu. Walaupun dengan seteguk air baru sembahyang maghrib. Jadi dia tak terus masuk waktu maghrib, sembahyang maghrib lepas tu baru buka puasa, tidak. Nabi berbuka puasa dulu. Kalau nak segera pun minum juga minum air seteguk baru terus pergi sembahyang. Kalau tidak, Nabi ada beberapa hadis yang menyatakan ada masanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Maknanya Nabi berbuka puasa dengan rutab. Rutab ni kalau kita di negara Arab, maknanya yang separuh masak. Okey. Ada kekuningan begitu, separuh masak. Rutab. Maknanya yang paling sedap lah rutab ini. Okey. Rutaban janiyah yang dimakan oleh Siti Maryam. Itu rutab. Jadi perkataan rutabat itu rutab, maknanya bukan sebiji lah. Apa tu dalam hadis yang lain pun Rasulullah menyebut idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Kalau seseorang kamu berbuka puasalah dengan buah tamar. Artinya kalau belajar bahasa Arab, ala ni di atas, jangan pula naik di atas buah tamar. Jadi dengan buah tamar lah. Takut kita terjemah. Jadi atas buah tamar. Atas buah tamar. Jadi makan. Sadun, saya nak ceritakan. Baik. Masyarakat Jepun bukan saja dia tahu kita makan buah tamar ni Ramadan, tetapi sarapan pagi tiap-tiap hari menjadikan bahan untuk sarapan pagi buah tamar ini.
kerana mengetahui kelebihan yang ada dalam buah tamar itu. Uish, maknanya orang Jepun memakan kurma juga. Kurma tiap-tiap pagi. Dan segala jus orang Jepun dimasukkan buah tamar kerana tak perlu kepada gula. Allahu Akbar. Manis jus itu adalah dengan buah tamar. Allahu Akbar. Ini amalan biasa orang-orang Jepun. Amalan biasa. Saya dengar tadi macam luar biasa untuk kita. Kita pula hanya tunggu bulan Ramadan. Betul. Tetapi sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, amalan Ramadan ini adalah untuk berterusan 11 bulan yang berikut. Allah. Jadi orang Jepun sudah menjadikan satu kebiasaan. Apa jus manisnya adalah dengan buah tamar. Datuk, sekejapnya saya nak bagi satu hint dekat televisyen ni. Kok ada yang dengar. Kepada mereka di luar sana, siapa yang boleh nak reka cipta, jangan lupa. Kalau daripada pokok tebu, batang tebu kita boleh buat gula, cuba reka anak-anak muda yang mana pandai sains, buat pula gula daripada kurma. Mudah-mudahan dengan tadi tu dapat manfaat sama-sama, insya-Allah. Jadi itu berbuka puasa lah. Apa tadi soalan lagi? Saya sebut kata, bila kita berbuka puasa, kita orang kita apa, malam niat, siang pagi bersahur, siang amalan, lepas tu buka puasa. Buka puasa. Ya. Kemudian bila dah buka puasa dengan kurma untuk tenaga tadi macam Datuk sebut tadi, malam kita nak buat tarawih. Ya. Macam mana tu? Datuk nak kongsi sikit. Yalah. Dia amalan di bulan Ramadan ini bahkan pada setiap hari ada dia panggil qailulah. Maknanya sedikit kita ambil rehat, tidur ya. Di luar Ramadan pun kita ambil rehat, tidur ya. Ada setengah-setengah pegawai-pegawai kita waktu rehat 1 jam tu dia tidur 10 minit. Jadi bulan Ramadan ini kita kena ambil qailulah lah. Maknanya tidur sedikit. Tapi kita qailulah sampai 4 jam. Jangan sampai gitu. Allahu Akbar. Ya, qailulah ini dalam bahasa Arab maknanya sedikitlah ambil rehat. Ya. Lepas tu kita buka dengan buah tamar untuk dapatkan tenaga balik, pulihkan tenaga balik, sebab kandungan dalam buah tamar itu bahagian pemakanan boleh ceritakan kelebihan-kelebihannya. Tujuannya adalah supaya kita dapat berterawih dengan sebaik-baiknya, dengan serajin-rajinnya. Kalau kita dah itu makan, ini makan, semuanya dimasukkan, tu nanti kita malaslah untuk berterawih. Jadi terawih ini dalam mazhab Syafi'i kita mengambil pendekatan 20 rakaat. Tapi saya nak ambil para pendengar para penonton supaya tidak menimbulkan perbalahan. Baik. Soal 8 ke 20. Baik. Yang pentingnya ialah kita sembahyang tarawih. Betul. Jangan pula 8 ke 20 ke akhirnya bergaduh. Bergaduh? Ya, bergaduh. Jadi ada seorang ulama mengatakan bila ditanya 8 atau 20, dia kata yang saya tak maunya patut tutup masjid kalau bergaduh. Maknanya tak payah semayanglah kalau sampai bergaduh. Jadi 8 ke 20, orang nak buat 8 buatlah, nak buat 20 buatlah, tapi jangan timbulkan pertikaian sehingga membunuh ataupun memperandakan pula ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang sangat mahal harganya itu dikorbankan kerana berselisih 20 ke 8. Allahu Akbar. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Datuk, bila Datuk sebut macam tu, boleh tak saya ambil dalam masa 1 minit saja masa Datuk? Ya. Untuk Datuk berikan sedikit kesimpulan kepada sidang penonton dan hadirin yang hadir, sebagai Datuk ada peluang 1 minit untuk nak menyebutkan berkaitan dengan Ramadan. Falyatafadhal. Ya. Terima kasih Ustaz. Ramadan ini perlu kita nilai sebagai suatu bengkel ataupun dalam bahasa Arab disebut madrasah. Ya, ataupun kita kata satu akademi yang sangat
penting untuk kita memperbaiki kerohanian kita. Maknanya kita sekarang ini perlu melakukan amalan-amalan berbentuk keduniaan, apa juga amalan keduniaan, tetapi keduniaan yang menguntungkan. Dan begitu juga amalan-amalan akhirat yang menguntungkan. Jangan amalan keduniaan yang merugikan, lebih-lebih lagi amalan akhirat pun merugikan. Allah. Sebab kalau kita tak kena cara, amalan akhirat ni memang rugilah. Sebab semayang pun tak betul, puasa pun tak betul. Jadi puasa hanya secara fizikal saja. Jadi kita perlu melakukan amalan-amalan kita ini untuk mendapat untung. Bila sembahyang pun hayya 'alal falah. Tempat-tempat lain pun qad aflahal mu'minun. Maknanya orang Islam ini memang kedudukannya pada setiap masa supaya mencari keuntungan. Jadi kita melaksanakan Ramadan ini pun biarlah kita mendapat untung. Kalau tadi kerana bergaduh, berselisih pendapat pasal 8 ke 20 sehingga kita rugi. Sebab kalau kita bergaduh sesama Islam, membunuh ukhuwah Islamiah itu, kita rugi. Ya. Fadilatul Ustaz Datuk Mufti yang saya muliakan, terima kasih banyak-banyak daripada kami kru 30 minit Ustaz Don, dan juga kepada sidang penonton yang saya kasih sekalian. Kita berhenti di sini dengan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadza wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.